dalam program menjalankan silaturahim. Sebenarnya dah lama dah di sini bau datang. Sebenarnya dah lama berhajat datang. Cumanya nak datang beramai-ramai kumpul sekali dengan ahli-ahli muhibbil Quran. Muhibbil ni maksudnya pencinta Quran. Ini dia tu muhibbil muhibbil. Muhibbil itu pencinta Quran Quran. Ma'al juara itu maknanya bersama Ustaz Rahmat saya dah. Jadi kita nak buat ringkas saja sekiranya berkenaan dengan Quran, kelebihan ataupun mukjizat Quran. Sebelum kita tahu apa kelebihan itu, kita kena tahu apa itu Al-Quran. Al-Quran itu ialah satu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada, yang kita tengok dia punya sejarah. Quran diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta, maha pencipta. Diturunkan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, ketua segala malaikat. Itu segala malaikat. Diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi yang juga kekasih Allah Subhanahu wa taala. Quran pula diturunkan pada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi maksudnya Quran ini diturunkan semua perkara-perkara baik ataupun perkara-perkara yang terbaik terjadi dengan Quran. Diturunkan oleh Sayyidina Jibril, ketua malaikat. Diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi. Diturunkan pada malam yang barakah. Jadi tidak keterlaluan kalau saya katakan sekarang ini berlakunya satu rahmat Allah SWT. Quran diturunkan di tempat kita sekarang. Sebab apa? Sekejap lagi kita akan baca Quran. InsyaAllah boleh Cik? Kita baca Al-Fatihah ini boleh bersama-sama saya Okay, insyaAllah. Lepas saya rasa kita minta maaf sebelum kita baca Pakcik dah lebih pengalaman daripada saya, kan? Walaupun saya mengajar Quran, tapi Pakcik dengan Pakcik dah hidup lama, kan? Dah orang kata apa, dah lebih, orang Melayu kata lebih makan garam, kan? Jadi maknanya pengalaman hidup tu kita kata apa, mengambil iktibar daripada Allah SWT, menjadikan kita untuk menyembah, ibadah kepada Allah SWT. Tidak ada lain kita dijadikan di dunia ini hanyalah untuk menyembah Allah SWT. Kita tidak dijadikan untuk mencari dunia, mencari harta dunia. Sebab bila kita masuk dalam kubur nanti, tak ada apa yang kita bawa. Tak boleh bawa kereta Hyundai besar-besar, tak boleh bawa rumah banglo 3-4 biji dalam kubur, tak muat pun. Kita seorang saja. Isteri kita yang paling kita sayang pun mana isteri saya? Kalau saya mati esok sayang, teman abang dalam kubur satu malam, tak nak dia, lari dia. Betul tak? Tuan-tuan kalau meninggal, suami yang paling sayang tu, teman saya dalam kubur malam ni satu malam, boleh tak? Tak nak dia, kan? Anak kita yang paling kita sayang, anak yang kita bela daripada kecil, menatang minyak yang penuh, kita meninggal dalam kubur tu, nak temankan mak satu malam, lari dia, takut. Betul tak? So apa yang kita bawa dalam kubur kita besok? Kita semua sama, saya pun akan pergi menghadap Allah SWT. Kita akan menghadap Allah SWT, ditanam dalam tanah, ditimbus, dipijak-pijak dalam tanah itu nanti. Betul tak? Bila kita kan orang pijak-pijak, kan? Nak jadikan dia satu kubur yang elok tu. So kita di dalam tu besok, dalam bawah. So ini adalah kehidupan yang sementara saja. Yang kekal besok di akhirat kelak. Maknanya ulama kata, bila kita mati besok, baru kita terjaga. Apa yang kita ada sekarang ni sebenarnya kita bermimpi saja. Yang kita hidup, dihidupkan kembali, itulah kehidupan yang sebenar. Jadi apa yang kita boleh bawa? Nabi sebut hadis yang sangat popular, ada 3, iaitu amal yang soleh, amal kebajikan, sedekah, amal jariah. Lagi apa? Doa anak yang soleh. Lagi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini mungkinlah kita balikkan kepada sedekah, amal jariah. Dan kita pun kan, kalau dekat masjid, kalau dekat masjid hari Jumaat lalu tabung tu, kan? Dulu lalu, sekarang tak lalu dah tabung. Senyum je. Nak keluar, dalam poket ada 50, cari yang RM1. Masuk RM1. 50 nak masuk, kan? Cari balik, kan? Salah masuk. Sebenarnya kita selalu berkira-kira lah. Itu yang kita boleh. Bagi saya pun sama macam tu, kan? Kadang-kadang terjadi begitu. Okey, anak yang soleh, doa mereka. Kadang-kadang ada yang tidak ada rezeki, Allah berikan rezeki lain, tidak ada rezeki anak. Mana nak dapat doa anak soleh? Kan? Jadi ilmu yang bermanfaat itu sangat, orang kata apa, bukan mudah. Itulah satu-satunya yang kita boleh, orang kata apa, amalkan. Maknanya ilmu itu kita dapat, belajar, kita menafatkan ilmu. Selagi orang amalkan ilmu itu, selagi itulah mengalirnya pahala ketika kita di dalam alam barzakh. Tahu tak maksudnya? Walaupun kita belajar satu huruf ataupun satu surah, satu perkataan, contohnya Quran, kita ajar pula pada orang. Selagi orang itu mengamalkan ilmu itu, selagi itulah kita dapat pahala itu di alam barzakh. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat ini sangat besar fadilahnya. Bukan saya kata sebab saya mengajar Quran, jadi itu semua orang boleh. Maknanya ulama sebutkan dalam hadis Nabi SAW sebut,
khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang paling baik antara kamu ialah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Panas betul-betul. Kan, jadi maknanya orang yang ulama menjelaskan hadisnya ada dua. Satu, orang yang baik antara kamu ialah orang yang belajar ataupun mengajar Quran. Jadi kalau tak dapat mengajar, kita belajar. Maknanya tak dapat kita belajar Quran, mengajar Quran, kita belajar Quran. Mencari ilmu. Jadi maknanya Nabi SAW telah mengajar kita panduan bagaimana untuk hidup dalam dunia ini dan bagaimana kita nak hidup di alam kemudian. Sebab kita hidup dalam dunia ini kena ada panduan, kan? Allah dah bagi dah siap-siap. Allah jadikan kita, terima kasih, Allah jadikan kita dalam dunia ni sayang dengan kita. Bayangkan, Allah beri kita semua lengkap. Matahari ada untuk kita hidup, air, kalau tak ada air bayangkanlah, kalau rumah tak ada elektrik tak apa lagi, kan? Kalau tak ada air, macam mana nak mandi, tandas, betul tak? Cuma itu satu nikmat yang kadang-kadang kita tak perasan. Allah jadikan kita, siapkan banyak perkara untuk kita, dan diberikan segala panduan pula untuk hidup. Di mana panduan tu kita nak dapat? Panduan tu ada depan mata kita, kan? Kita tak perasan. Kita mencari-cari bagaimana nak jadi tenang, bagaimana nak cari Allah. Sebenarnya cara yang paling mudah Nabi dah ajar. Baca Quran. Quran itu adalah panduan kita, dan Allah turunkan sebagai rahmat untuk sekalian alam dan juga sebagai panduan hidup. Dia dijadikan sebagai mujizat kepada Nabi SAW. Mujizat yang ada depan mata kita, yang masih kita dapat pegang. Mujizat Nabi lain, Nabi Musa AS contoh, tongkat, kan? Kita tahu yang belah laut tu boleh jadi terbelah laut tu, boleh jadi. Mujizat tu dah tak ada, kan? Mujizat apa lagi? Mujizat Nabi Daud, seruling dia, dan juga dia boleh menundukkan semua pokok-pokok berzikir sama dia. Mujizat itu kita dah tak nampak lagi sekarang. Tapi mujizat kita nampak sekarang, kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad SAW, kerana kita dapat memegang, masih ada di depan mata kita, iaitu Al-Quran. Dapat kita baca setiap hari, dapat kita tatap setiap hari. Tengok saja pun dah dapat pahala, belum baca lagi, belum kita amalkan. Al-Quran ini dia ada 3 peringkat. Satu, baca saja dapat pahala, kita amalkan. Apalagi kita amalkan, yang kita ada di sini kita amalkan, InsyaAllah. Nak pendekkan, ya, terpanjang lagi. Kita pasal Quran ni, semangat ni. Sampai malam tak apa. Okey, maknanya Quran ini adalah satu, orang kata apa, hadiah daripada Allah SWT. Ulama kata Quran itu adalah satu hidangan daripada Allah SWT. Macam mana kita nak, hidangan tu kita nak ambil, kan? Makanan kita boleh makan, Quran tak boleh makan. Kita nak buat, kita baca dengan baik, kita belajar baca dengan baik, kita tadabbur isinya, kita amalkan isinya. Itulah hidangan yang disebutkan bahawa Quran itu adalah hidangan untuk kita semua. Jadi saya rasa Quran ini kalau kita lepaskan rugi sangat. Saya orang kata apa, cadangkan dah, kalau boleh lah, kan? Setiap pagi kita semua termasuk saya, pagi-pagi sebelum kita keluar mencari rezeki. Sebab kita bangun-bangun tidur je buka mata, kan, mana nak pergi mencari rezeki, pergi kerja, kan, buat bunyi lah. Apa salahnya pagi-pagi kita buka mata sekejap, kita duduk cari Quran sekejap, kita baca. Saya ada sahabat saya yang buka mata saja cari Quran. Rumah dia kalau masuk aja tepi tu Quran. Dekat meja makan ada Quran. Dekat meja tidur ada Quran. Semua tempat ada Quran. Nak buat apa Quran banyak-banyak tu? Bila dia duduk dekat meja makan, dia baca Quran ni. Dia duduk di tempat tidur, dia baca Quran ni. Dia berikan hak kepada setiap Quran. Kerana apa? Besok Quran tu akan jadi syafaat buat kita di akhirat kelak. Dalam hadis tu Nabi sebutkan, bacalah Quran, dia akan datang sebagai syafaat buat kamu di akhirat kelak. Bagaimana syafaat itu terjadi? Syafaat itu terjadi kerana Allah SWT memberikan kelebihan kepada Al-Quran untuk menolong kepada pembaca. Ada banyak surah-surah yang dapat membantu kita. Nabi ajarkan, iaitu surah Al-Mulk, kita baca setiap malam, boleh mengelakkan daripada azab kubur, kan? Ada surah-surah lain, surah Al-Waqi'ah contohnya, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Surah Al-Baqarah, surah Al-Imran ini jika dibaca selalu, di akhirat besok akan datang sebagai kawanan burung yang akan melindungi kita. Orang lain berpuluh-puluh, macam saya sekarang berpuluh, tidak dapat apa dia punya naungan, tapi dia tiba-tiba dia ada dekat dia tu macam satu kawanan teduh. Itu sebab Quran yang dibaca semasa dia hidup. Dan ada satu kisah lagi, para sahabat satu ketika camping lah, pergi camping sekarang, berkemah di padang pasir. Mereka mendengar ada orang baca Quran di dalam tanah tu, baca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. So mereka rujuk kepada Nabi SAW. Sahabat dulu untung, kalau apa-apa berlaku mereka boleh rujuk terus kepada Nabi SAW selama zaman Nabi SAW.
Nabi sebut bahawa orang-orang itu adalah orang yang semasa hidupnya dia selalu membaca surah Tabarakalladzī, iaitu surah Al-Mulk, surat 562, 30 ayat. Surah itu dapat membantu kita sekiranya kita baca setiap malam, mengelakkan daripada siksa kubur dan azab api neraka. Okey. Jadi rasanya tidak nak terlalu panjang tentang Quran ini, sebab orang cerita banyak kelebihan dia, banyak mukjizat. Dan apa yang kalau katakan satu-satu tempat tu ada pusat tahfiz, setiap kali Quran dibaca dalam Quran Allah sebut, apabila Quran dibaca maka kamu diam dan dengarlah, rahmat Allah akan turun. Ustaz Rahmat ni Ustaz Rahmat. Rahmat Allah ni rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala sangat besar. Setiap apa yang kita baca tu setiap kali rahmat Allah akan turun. Jadi jika ada pusat tahfiz, itu kebaikannya satu kampung kita akan dapat dunia barakah. Sebab tu kalau sebaik-baiknya kalau kita nak cari rumah ke apa ke, duduk dekat-dekat dengan surau ataupun masjid ataupun dekat dengan pusat tahfiz. Sebab situ selalu dibacakan Quran. Ya. Ini Quran ni sangat besar manfaatnya, sangat besar kelebihannya. Dan kalau dapat setiap pagi kita sebelum keluar ke mana-mana kita duduk sejam baca Quran. Kalau dah hafal tak payah buka Quran. Sambil buat kereta tu, sambil yang tu boleh baca dah kan. Dan saya ada satu grup yang sekarang ni sedang menghafal Quran sebanyak 16 orang. Yang mana mereka ni setiap minggu kita akan tasbih bacaan mereka secara online saja. Free, tak payah bayar pun. Itu nanti boleh kita cerita panjang lah untuk kemudian. Sebenarnya Quran ini jika diceritakan banyak sangat kelebihannya. Macam saya sebut tadi, Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, pengurus segala Nabi, oleh Malaikat Jibril AS, ketua segala malaikat. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi setiap benda yang berlaku pada Quran semuanya berkata dengan baik. InsyaAllah. Jadi pada pagi ini mari kita ambil keberkatan itu, baca bersama-sama surah Al-Fatihah, yang mana saya nak turunkan sanad. Sanad ni bermaksud saya ambil bacaan Al-Quran ni daripada guru saya, Syekh Abdul Nabi, orang Mesir. Dia ambil bacaan ni daripada guru dia, gurunya ambil daripada guru dia sehinggalah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberkatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang kita nakkan sampai kepada kita, insya-Allah. Tak apa. Kalau ada yang boleh baca pun, kalau anak-anak boleh baca. Boleh pusing sini boleh sekejap. Pusing sikit. Pusing tak apa, sini boleh. Apa dia boleh sekejap. Hello. Okay. Sebenarnya Al-Fatihah ni kita selalu baca kan. Setiap hari pun kita dah belajar daripada ayah kita, Ustaz boleh kita baca Al-Fatihah. Cumanya Al-Fatihah ni yang saya bacakan ni, tuan-tuan ambil daripada saya ni, saya ambil bacaan ni daripada mulut guru saya, Syekh Abdul Nabi asal kan. Dia ni seorang Mesir pensyarah di Al-Azhar. Dia ambil daripada guru dia, dan mereka ni mengambil daripada guru-guru sehinggalah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak keberkatan baginda Nabi itu sampai kepada kita. Jadi itulah yang kita cuba buat hari ini, insya-Allah. Kita baca bersama-sama, bila saya baca ikut boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين Nah, yalah. Saya telah mendengar dan saya telah pun menurunkan bacaan Al-Fatihah ini kepada semua yang hadir pada pagi ini, yang mana bacaan itu saya ambil daripada guru saya Syekh Abdul Nabi, dan beliau mengambil bacaan itu daripada guru-guru beliau, sehinggalah bacaan itu kita ambil daripada bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada pagi ini saya menurunkan sanad surah Al-Fatihah kepada semua secara sanad umum. Sila sebut saya terima semua. Terima kasih semua. Baik, setelah kita menurunkan sanad itu, maknanya boleh dah diamalkan. InsyaAllah keberkatannya itu ada. Kita ambil daripada sanad yang sampai kepada kita. Yang kita ambil daripada ustaz-ustaz lain pun boleh juga, tidak masalah. Cuma ini kita jelas siapa nama guru kita ada dalam sijil saya tu. Siapa nama guru sehinggalah kepada banyak masing-masing. Okey. Rasanya cukup doa yang sekarang sesi kita. Kita teruskan dengan sesi seterusnya. Serah kembali kepada mana gitu MC. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf sekiranya ada terlebih panjang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak puas. Tak puas. Dah jumpa personally. Majlis Menteri Ribuan terima kasih kepada Fadil Ustaz Muhammad Nabi Ali, dan seterusnya penyampaian sijil sanad Al-Fatihah kepada pengundi dan penjaga pusat penjagaan Mas Al-Fatah. Jadi majlis yang segala hormatnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Rahmat Nabi Ali untuk menyampaikan sijil tersebut. Persilakan. So, salam-salam. Menasah dulu lah. Ada senarai nama dia lah. Senarai nama. Oh, saya ada. Sekejap. Senarai nama dia